Okey, so kalau nilai tempat mesti dalam perkataan. Kalau dia minta nilai digit, dia kita bagi dalam nombor. Kalau jadi nilai tempat mesti dalam perkataan. Kita tengok satu-satu lah. Okey, nilai tempat bagi 2. Dia nak nilai tempat bagi 3. So nilai tempat bagi 2 ialah puluh sar. Kemudian ada titik. Jadi selepas titik kita mula dengan per 10. Sebab dia ialah sebenarnya titik ni memberi maksud dia ialah 0.3. Yang juga bermaksud 3/10. Sebab itu nilai tempat bagi 3 ialah per 10. Nilai tempat bagi 5 ialah per 100, 8 ialah per 1000. Kerana 5 ni sebenarnya ialah 0.05 yang juga sama dengan 5/100. 8 pula 0.008 sama dengan 8/1000. Okey? So jawapan dia nilai tempat bagi digit 3 ialah per 10. Tukarkan 9 23/1000 kepada nombor perpuluhan. Okey, pertama sekali 23/1000. 23/1000 ni sebenarnya ialah bila adik-adik 23 cikgu akan gunakan kaedah titik. Jadi letakkan titik di bahagian belakang ini. Kemudian ada berapa kosong? 1, 2, 3 kan? Jadi dia bergerak ke depan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Titik. Kena letakkan digit kosong. 0, 0, 0. So 23/1000 apabila ditukarkan kepada nombor perpuluhan, ianya ialah 0.023. Ditambahkan dengan 9.000. Kerana 9 ini sebenarnya ialah nombor bulat. Okey, nampak? 9 nombor bulat tambahkan dengan 0.023, kita akan dapat 9.023. 9.023. Okey. Kita teruskan kepada soalan seterusnya. Okey. Eliana ada 60 biji guli. Semua guli itu dimasukkan sama banyak ke dalam 5 bekas. Setiap bekas ada 12 biji guli. Tuliskan ayat matematik yang betul bagi mewakili pernyataan di atas. Pertama sekali, kita kena faham bahawa Eliana ni asalnya dia ada 60 biji guli. Kemudian dia masukkan secara sama banyak. Perkataan ini memberi gambaran operasi, iaitu bahagi. Kerana dia memberi sama banyak, maksudnya semua bekas perlu ada jumlah yang sama. Sebab ke berapa bekas? Jadi dia beritahu ke dalam 5 bekas. Dan setiap bekas ada 12 biji guli. Jadinya 1 bekas, 2 bekas, 3 bekas, 4 bekas, 5 bekas. Ada 60 biji guli, dibahagikan sama banyak kehadap 5 bekas dan setiap bekas ada 12 biji guli. Maksudnya 60 dibahagikan dengan 5. Dia dapat berapa? Setiap bekas ada berapa? 12 kan? Okey. Bersamaan dengan 12. Ayat matematiknya. Okey, tulis bahagi betul-betul lah. Okey. Kemudian dia kata tuliskan nisbah bilangan guli di dalam satu bekas kepada jumlah bilangan semua guli. Okey, nisbah ni mesti dalam bentuk 2 titik bertindih. 2 titik bertindih. Kemudian dia kata nisbah apa kepada apa? Bilangan guli dalam satu bekas. Berapa bilangan guli dalam satu bekas tadi? 12. Nampak? Jadi tuliskan kat atas ni dulu. 12 biji guli kepada jumlah bilangan semua guli. Okey, jumlah bilangan semua guli 12 tambah 12 tambah 12 tambah 12 tambah 12 adalah bersamaan dengan berapa biji guli yang kita ada awal tadi? 60. Jadi 60. Jadi nisbahnya ialah 12 nisbah 60. Kemudian 12 nisbah 60 ni kalau kita bahagikan, kalau kita nak kecilkan nombor ni, jadi bahagikan kedua-duanya dengan 12. Jadi 60 bahagi 12 sama dengan 5. 12 bagi 12 sama dengan 1. Letakkan 2 titik bertindih di tengah ni dan jawapannya ialah 1 nisbah 5. Okey, teruskan kepada soalan seterusnya. Okey, nampak Okey. Jadi, soalan ketiga menunjukkan satu satah kertas menunjukkan kedudukan masjid, pejabat pos, sekolah dan rumah Mary. Tuliskan koordinat bagi kedudukan sekolah itu. Okey, untuk soalan ini dia menguji tentang koordinat. Jadi, kena tahu baca koordinat dulu. Koordinat mesti dibaca daripada satah X terlebih dahulu. Maksudnya berapa dia punya secara menegak ni. Dia minta koordinat kedudukan sekolah. Jadi menegaknya ialah 8, kedudukan pada Y dia ialah 7. 8, 7. Okey. Kemudian soalan seterusnya. Berapakah jarak dari rumah Mary ke pejabat pos? Okey.
Rumah Mary ke pejabat pos ialah 1, 2, 3, 4. 4 unit. Okay. Kemudian soalan keempat. Soalan 4 menunjukkan kedudukan rumah Kevin, Joe, Ronnie dan sekolah melalui pasar. Jarak, okey. Soalan A, jarak rumah Joe. Rumah Joe ialah di sini. Jarak rumah Joe ke sekolah adalah 0.7 km, lebih jauh daripada jarak rumah Kevin ke sekolah melalui pasar. Berapakah jarak dalam kilometer rumah Joe ke sekolah melalui pasar? Jadi pertama sekali kita kena tahu dulu apa maklumat yang kita ada. Kita ada jarak rumah Joe ke sekolah 0.7 km, lebih jauh daripada jarak rumah Kevin ke sekolah melalui pasar. Jadi pertama sekali kita kena kira berapakah jarak rumah Kevin ke sekolah melalui pasar. Maksudnya Kevin ni dia pergi sekolah, dia kena jalan melalui pasar. So 3 km tambah 2 km. Maksudnya rumah ke sekolah, jarak rumah Kevin ke sekolah melalui pasar. Berapakah jarak dalam kilometer rumah Joe ke sekolah melalui pasar? Jadi pertama sekali kita kena tahu dulu apa maklumat yang kita ada. Kita ada jarak rumah Joe ke sekolah 0.7 km, lebih jauh daripada jarak rumah Kevin ke sekolah melalui pasar. Jadi pertama sekali kita kena kira berapakah jarak rumah Kevin ke sekolah melalui pasar. Maksudnya Kevin ni dia pergi sekolah, dia kena jalan melalui pasar. So 3 km tambah 2 km. Maksudnya rumah Kevin ke sekolah, jarak rumah Kevin ke sekolah ialah 3 tambah 2 km, bersamaan dengan 5 km. Kemudian berapakah jarak dalam km rumah Joe ke sekolah melalui pasar? Okey, rumah Joe ke sekolah tadi ialah 0.7 km. Maksudnya jarak rumah Joe ke pasar, ke sekolah bersamaan dengan 5 tambah 0.7 km. Bersama dengan 5.7 km. Allah. Okey. Jadi jarak rumah Joe ke sekolah adalah bersama dengan 5 tambah 0.7 km bersama dengan 5.7 km. Okey, sebab tu penting untuk gariskan kata kunci. So, bagi soalan B, setiap hari Rabu, Ronnie berulang-alik ke sekolah sebanyak 3 kali mengikuti aktiviti sekolah. Tunjukkan pengiraan kamu bagi membuktikan jumlah jarak perjalanan Ronnie adalah 39 km. Okey, so pertama sekali kena faham ulang-alik tu, ulang-alik bermaksud pergi dan balik. Jadi pergi dan balik baru kira 1 kali. Jadi 3 kali ulang-alik bermaksud 1. Saya akan gunakan pen berwarna warna lah. 1. Dia pergi semula ke sekolah, kemudian balik ke rumah balik. Kemudian dia pergi balik ke sekolah dan balik ke rumah balik. Ini yang dimaksudkan dengan 3 kali ulang alik. Jadi satu perjalanan dia pergi ke sekolah, perjalanan pergi ke sekolah ialah 4.5 km tambah 2 km. Jadi tuliskan dahulu perjalanan, jarak perjalanan Ronnie ke sekolah. Jarak perjalanan Ronnie ke sekolah ialah 4.5 tambah 2 km. Kita akan dapat 6.5 km. Okey. 6.5 km. Sekarang 6.5 km ni dia ulang alik sebanyak 3 kali, betul? Jadi bila ulang alik sebanyak 3 kali, maksudnya pergi dan balik 3 kali. Okey. So, pergi ke sekolah jaraknya ialah 6.5 km, betul? Balik ke sekolah, balik ke rumah, daripada sekolah ke rumah juga ialah 6.5 km. Okey, boleh nampaklah dekat sini. Dia pergi sekolah 6.5 km, kemudian dia balik 6.5 km. Baru kira sekali ulang alik. Jadinya dia pergi dan balik 3 kali bermaksud 6.5 ini boleh darabkan dengan 6.
Kemudian kita akan dapat 5 darab 6, 30. Letakkan 3 di atas, 6 darab 6, 36. 39.0 km. Okey, faham tak kenapa darab dengan 6? Sebabnya jarak dia pergi, balik, pergi sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. 6 kali dia melalui jarak 65 km. 65 km. Ataupun cara lainnya, 6.5 km tambah 6.5 km ialah, ataupun cara lainnya 6.5 tambah 6.5, kita akan dapat 13.0. So ini ialah jarak ulang alik satu kali. Jadi jarak ulang alik satu kali. Jadi kalau 3 kali, 13 darab 3, kita akan dapat 39 km juga. Jawapan yang sama, cuma cara yang berbeza mengikut pemahaman. Okey, tunjukkan jalan kerja, itu yang penting. Jadinya telah dibuktikanlah bahawa jarak perjalanan drone ni adalah 39 km. Roslan mempunyai 950 biji durian untuk dijual. Lalu ini menunjukkan bilangan durian yang dijual oleh Roslan. Bagi 2 hari. Hitung bilangan durian yang masih ada. Okey, so Roslan ni ada 950 biji durian. Lepas tu hari Isnin dia dah jual 378. Kemudian hari Selasa dia dah jual 410 biji durian. Jadi berapa yang dia tinggal? Pertama sekali tambahkan dulu bilangan durian yang telah dijual. Tambah 410. Kita akan dapat 778 biji durian yang telah dijual. Kemudian tolakkan. Jumlah asal durian yang Roslan ada ialah 950. Tolakkan dengan jumlah biji durian yang telah dijual. Kita akan dapat, pinjam kepada digit sebelah 4. So 10 tolak 8 ialah 2. 4 tolak 7 tak boleh juga, kena pinjam lagi kat sebelah. 14 tolak 7 ialah 7. 8 tolak 7 ialah 1. Jadinya bilangan durian yang masih tinggal ialah 171 biji durian. Okey. Kemudian dalam sebuah kotak terdapat kad berwarna biru, merah dan kuning. Amir memilih sekeping kad secara rawat pada kotak itu. Apakah kebolehjadian Amir memilih sekeping kad berwarna hijau? Okey. Jadi dalam satu kotak tu ada kad yang berwarna biru, merah dan kuning. Jadi apakah kebolehjadian Amir memilih sekeping kad warna hijau? Ada tak disakap dalam kotak tu ada kad berwarna hijau? Tak ada kan? Jadi kebolehjadian Amir memilih sekeping kad berwarna hijau adalah mustahil. Sebab tak ada langsung kad berwarna hijau dalam kotak tu. Kalau Amir pilih, mungkin dia akan dapat biru, merah atau kuning sahaja. Hijau adalah mustahil. Okey, faham? Okey. Kemudian soalan seterusnya, harga sebuah basikal di kedai ialah RM180. Kedai itu memberi diskaun sebanyak 20% kepada Bapa Adam. Hitung harga yang dibayar oleh Bapa Adam. Okey, bagi soalan macam ni, carikan dulu berapa harga diskaun tersebut. Jadinya harga diskaun, ialah 20%, 20/100 darabkan dengan 180. Kosong dengan kosong di belakang ni boleh potong. Kemudian kosong dengan kosong di atas ni boleh potong. Sebab apa? Kosong ni bahagi kosong ni pun boleh potong dengan kosong ni. Sebab 180 sama juga, dia macam dia bahagi juga dekat bawah ni. Faham tak? Okey, kemudian 2 bahagi 1 sama dengan 2. 2 darab 18 bersamaan dengan 8 darab 2, 16. 1 darab 2 tambah 1, 36. Jadinya harga diskaun ialah RM36. Kemudian sebabnya dia tanya harga yang dibayar oleh Bapa Adam. Maksudnya harga yang dibayar bersamaan dengan RM180 tolak RM36. Jadinya buatkan jalan kerja, 180 tolak 36. 10, 7, 144. RM144. Bagi soalan ke-7 pula, Rajah 3 menunjukkan sebahagian daripada waktu siaran dan rancangan bagi suatu saluran televisyen. Soalan A, nyatakan satu rancangan yang disiarkan selama 1 jam. Okey, so pertama sekali kena baca jadual ni. Rancangan Negaraku disiarkan daripada pukul 6 sehinggalah 6.30. Kenapa pukul 6 ni, 6 pagi dia baru start siaran.
Lepas tu 6.30 start bicara pagi. Maksudnya rancangan negara aku ni daripada pukul 6 sampai 6.30. Maksudnya dia mengambil masa selama 30 minit. Kemudian daripada 6.30 habis di negara aku terus kepada bicara pagi. Bicara pagi mengambil masa daripada 6.30 sehingga kepada pukul 7 berita nasional. Jadi juga 30 minit. Lepas tu berita nasional daripada pukul 7 sehingga pukul 8 pagi. Mengambil masa selama 1 jam. Okey, so kita dah ada jawapan tapi kita tengok dulu jawapan pilihan lain. Panorama daripada pukul 8 sampai 8.45 bermaksud 45 minit. 8.45 sehingga pukul 9 adalah rancangan Adikku Sayang yang mengambil masa sebanyak 15 minit. Okey, so Ninja Turtle ni tak ada rancangan, so dia adalah out. Dia memang tak ada lah sebab dia bukan pilihan jawapan sebab dia bagi tahu apakah rancangan seterusnya. Kemudian jadi jawapan kita ialah berita nasional sebab dia disiarkan selama daripada pukul 7 sehingga pukul 8. Okey, soalan B. Hitung jumlah tempoh siaran rancangan Negaraku dan Panorama. Okey. So tadi kita dah kira dah rancangan Negaraku berapa daripada pukul 6. Negaraku 6 sehingga 6.30, betul tak? 6.30 pagi. Maksudnya dia ialah 30 minit. Kemudian Panorama daripada pukul 8. Panorama 8 sehingga 8.45 mengambil masa sebanyak 45 minit. Okey. Jadi tambahkan keduanya. 30 tambah 45 minit ialah 75 minit. Okey, tukarkan dia kepada jam dan minit. 1 jam bersama dengan 60 minit, betul? So tolakkan dengan 60, kita akan dapat 15. So jawapan akhirnya ialah 1 jam sama dengan 1 jam. Sebab dah tolak 60 kan, maksudnya dah lepas dah sejam. 75 minit ni dah lebih daripada sejam. Tapi kita nak tahu dia berapa 1 jam berapa minit. Tolakkan dengan 60, kita dapat 15. Jadinya jawapannya adalah 1 jam 15 minit. Okey. Sekian soalan C. Sepanjang rancangan bicara pagi, iklan disiarkan beberapa kali. Jumlah masa iklan-iklan disiarkan ialah 3 minit. Tempoh setiap iklan disiarkan ialah 45 saat. Berapa kalikah iklan disiarkan sepanjang rancangan itu? Okey, jadi kita tengok apa kata kunci dia. Jumlah masa iklan-iklan. Okey, iklan-iklan. Kita tak tahu berapa iklan. Sebab itulah soalan dia. Dia nak cari berapa iklan yang disiarkan. Dan setiap iklan tu dia mengambil masa sebanyak 45 saat. Okey, pertama sekali kita kena tukarkan dulu minit ni kepada saat sebab dia lagi mudah lah. Jadi 1 minit bersama dengan 60 saat. So 3 minit darab 60, kita akan dapat 180 saat. Okey, untuk tahu berapa bilangan iklan, berapa kalikah iklan, bilangan iklan bersamaan dengan 180 dibahagikan dengan 45. Okey, buatkan jalan kerjanya. Okey, jadi kalau rasa macam besar sangat nombor ni, buat dekat tepi 45, CV 45. So 45 lepas 45 apa? 45 tambah 45 90. Okey, kemudian 90 tambah 45 135. Kemudian 180. So kita tahu 1 2 3 4. 45 darab 4 sama dengan 180. So sini jawapannya 4 tolak 180. Jadinya bilangan iklan adalah 4. Okey. Okey, seterusnya soalan 8. Rajah jadual menunjukkan isi padu susu dalam 3 bekas R, S dan T. Okey, isi padu untuk R ialah 2.5 liter, S ialah 0.75 liter, T ialah 3.07 liter. Hitung jumlah isi padu dalam ketiga-tiga bekas itu. Okey, kata kunci kat sini apa? Jumlah isi padu. Maksudnya apa? Hasil tambah ketiga-tiga bekas. Jadi tambahkan semuanya 2.5, tambahkan dengan 0.75 liter, tambahkan dengan 3.07 liter. Kita akan dapat 7 tambah 5 12, 5 tambah 7 12, tambah 1 13, 2 tambah 3 5, tambah 1 6. Kita akan dapat 6.32 liter.
Okey, kemudian jumlah isi padu susu dalam bekas R dan bekas S dituang sama banyak ke dalam 5 botol. Itu isi padu susu dalam setiap botol. Okey, kita tengok. Jumlah isi padu. Hasil tambah bekas R dan bekas S lah. Maksudnya jumlah isi padu dalam bekas R dan S. So, tambahkan dulu. Ini kata kunci dia, tambah bekas R dan S. Dituang sama banyak. Okey, tadi kita dah buat soalan sama banyak dah. Sama banyak ni dia memberi bayangan bahagi, operasi bahagi. Ke dalam berapa botol? Ini adalah pembayang untuk berapa banyak yang kita nak bahagi. So, kita nak bahagi dengan 5. Hitung isi padu dalam setiap botol. Okey, tambahkan dulu isi padu bekas R dan S. 2.5 liter tambah 0.75 liter. Okey. 5, 12, 3.25 liter. Okey. 3.25 liter kita bahagikan dengan 5. Jadinya dia akan jadi kosong lah. 3 bahagi 5 tak dapat, so kosong. Tolak kosong, kita dapat 3. Letakkan titik, selari dengan titik ni, kemudian turunkan 2. 32. Okey, 32 bahagi 5 dapat berapa? Dapat 6 lah. 6 darab 5 sama dengan 30. Okey, tolakkan dengan 30. Bakinya 2, bawa turun 5. Okey. 25 bahagikan dengan 5, kita dapat 5. Jadi jawapannya ialah 0.65 liter. Okey, kemudian kita teruskan. Teruskan kepada soalan 9. Cartapan menunjukkan peratusan murid mengikuti kelab di sebuah sekolah. Jumlah murid di sekolah itu ialah 500 orang. Tuliskan nama kelab yang mempunyai ahli paling ramai. Okey, ni kalau kita tak kira pun kita tengok je daripada dalam ni. Kelab mana yang ada peratusan paling besar dan bahagian paling besar, itulah kelab yang ada ahli paling ramai. Kalau yang paling kecil ni maksudnya apa? Paling sikit orang dia. Jadi, kelab yang punya ahli paling ramai ialah kelab bahasa. Okey. Kemudian dia kata B, 3/5 daripada ahli kelab matematik ialah murid lelaki. Hitung bilangan murid lelaki dalam kelab matematik tersebut. 3/5 murid lelaki. Dia nak suruh cari berapa bilangan murid lelaki. Pertama sekali kita kena tahu dulu berapa bilangan ahli kelab matematik. Okey. Ahli kelab matematik ialah 30% daripada 500 orang. Semua ni mewakili 500 orang. Semua ni. Jadinya 30% daripada 500 orang ialah ahli kelab matematik. So cari dulu bilangan ahli kelab matematik. 30/100 darabkan dengan 500. Okey, potong. 30 darab 5 bersamaan dengan 150 orang. Ataupun pelajar lah. Ni ahli kelab matematik. Ahli matematik. Okey, ni tuliskan dengan penuh ya. Yang ni cikgu nak cepat. Okey, 150 orang. So 3/5 dapat, kita nak cari bilangan lelaki. Bilangan lelaki ialah 3/5 darab 150. Okey. So, 150 bahagi 5. Berapa? So, kita akan dapat 15 bahagi 5 sama dengan 3. Kemudian ada kosong, tambahkan saja kosong kat belakang. So, sini 1. So, 3 darab 30 kita akan dapat, kira 30 darab 3. Kita akan dapat 90. So, bilangan ahli kelab matematik ialah 90 orang. Okey. Seterusnya, jadual menunjukkan maklumat tentang satu kempen beli dan derma oleh sebuah kedai balangan elektrik. Hitung jumlah derma bagi pembelian berharga 2,150. Okey, kita tengok dia kata setiap 1,000 setiap pembelian yang berharga RM1,000, kedai tersebut ataupun kedai barang elektrik ni akan dermakan kepada rumah kebajikan sebanyak RM40. Kalaulah orang tu beli lebih daripada RM3,000, kedai tu akan tambah RM50 kepada setiap RM40 yang dia beli. Faham tak? Okey. So dia kata hitung jumlah derma bagi pembelian berharga RM2,150. Okey. Pertama sekali tengok dia lebih tak 30? Tak, dia tak lebih 3,000. Maaf. Okey, so dia cuma setiap 1,000. So ada berapa 1,000 kat sini? Kalau kita pecahkan 2,150 bersamaan dengan 1,000 tambah berapa? 1,000 tambah, ni dah 2,000 kan? Tambah 150. Okey. Jadinya setiap 1,000 tadi dia bagi berapa? Sini dia bagi RM40. Kedai ni bagi RM40 derma. Sini RM40 derma. Yang ni tak adalah sebab dia tak lebih 1,000. Jadi jumlah derma bersamaan dengan 40 tambah 40 bersamaan dengan 80. So, soalan B.
Kedai barangan elektrik itu telah menerima sebanyak RM210 kepada sebuah rumah kebajikan. Hitung anggaran nilai jualan barangan elektrik yang terjual di kedai itu. Okey, so kalau kita tengok dekat belakang tadi, setiap RM1,000 dia ialah RM40. Dia diremakan RM40. Lebih daripada RM3,000 tambah RM50. Apa maksud dia kat sini? Maksud dia, bila dia derma RM1,000, dia dapat RM40. Kemudian kalau orang tu derma RM3,000, dia akan tambah RM50. Contoh orang ni dia beli 3,000, harga barangan dia RM3,500. Contoh dia beli RM3,500. So setiap RM1,000 ni dia akan bagi RM40. Betul? Jadi 3,000 ni dia ada 3 kan? 1,000, 2,000, 3,000. So 40 darab 3 dia akan dapat RM120 tambah dengan RM50 sebab dia lebih RM3,000. Faham tak? Okey. So dia perkiraan dia masih sama. Jadi setiap RM1,000 akan dapat RM40. Cuma bila lebih RM3,000 dia akan tambahkan RM50 kepada jumlah derma yang dikumpul bagi setiap berapa ribu tu. Okey. So berbalik kepada soalan. Kedai barang elektrik itu telah menderma sebanyak RM210 kepada sebuah rumah kebajikan. Hitung anggaran nilai jumlah jualan barang elektrik yang telah terjual. Okey, so RM210. RM210 ni bersamaan dengan berapa? 40. Betul tak? 40 ni RM40 tadi derma kan? RM40 untuk satu RM1,000 tadi, 40. Baru 80. Tambah 40 lagi 120. Tambah 40 160. 160 200. Okey. Tambahkan dengan 10 lagi lah. Okey, kenapa buat macam ni? Sebab tadi dia kata setiap RM1,000 dia dapat dia bagi derma RM40, betul? Jadinya RM40 ni RM1,000, RM2,000, RM3,000, RM4,000. Okey, lepas tu 40 tambah 50 ni sebenarnya ialah dia tambah 50. Sebabnya dia tak akan derma RM10, betul? Dia akan derma sama ada RM40 atau ditambah RM50 je. Jadi maksudnya jualan dia melebihi RM3,000. Okey, yang ni kena gunakan kemahiran berfikir lah maksudnya. Okey, so kita tahu ini mewakili belian berharga RM1,000. Ini pun orang tu beli belian berharga RM1,000. Ini pun RM1,000. Ini pun RM1,000. Okey, yang ini ialah sebagai pemberitahuan kepada kita bahawa jumlahnya melebihi daripada RM3,000 lah. Sebab kita tengok kat sini pun kita tahu RM1,000, RM2,000, RM3,000, RM4,000. Dah RM4,000. So yang ni bukan lagi nilai lah. Ini ialah sekali tambah RM50 untuk sebagai macam bonus lah company tu bagi kan. Okey, so anggaran, jadi buatkan anggaran nilai jualan ialah RM1,000 darab 4. Kita akan dapat RM4,000. Jadi anggaran nilai jualan kita ialah RM RM4,000. Jangan lupa tambah RM lah kat depan ni. Unit pun. Okey, faham tak? Okey, kemudian kita teruskan kepada soalan seterusnya. Jadual 4 menunjukkan bilangan kad ucapan yang dapat dicetak dengan menggunakan dua buah mesin pencetak, Zan dan Ken. Okey, dia bagi maklumat. Zan ni bilangan pencetakannya ada 1,000 dan masa pencetak dia selama 1 jam. Manakala Ken pula bilangan cetakan dia ialah 600 dalam masa 30 minit sahaja. Okey. So, soalan A dia, hitung beza bilangan kad ucapan yang dibuat yang dapat dicetak dalam masa 1 jam antara mesin pencetak Zan dan mesin pencetak Ken. Okey, dalam masa berapa jam? Dalam masa 1 jam. Beza. Okey, kata kunci dia beza. Beza merujuk kepada operasi tolak. Bilangan kad ucapan yang dapat dicetak dalam masa 1 jam antara mesin pencetak Zan dan mesin pencetak Ken. Okey, dalam Zan dia dah cakap dah. Dalam masa 1 jam dia dapat cetak 1,000 kertas lah, sebab mesin pencetak so 1,000 kertas. Tapi dalam masa 30 minit Ken ni dapat cetak 600. So dalam masa 1 jam mesin Ken dalam 1 jam dapat cetak 600. 1 jam ada 60 minit. So ni 30 minit darabkan dengan 2. 600 darab 2 lah. Jadinya buat so kita akan dapat 1,200. Dalam masa 1 jam mesin Ken dapat cetak 1,200 cetakan. Okey, nampak? So kita tolak 1,200 tolakkan dengan 1,000. Kita akan dapat 200. Okey. Okey, kemudian soalan B, mesin pencetak yang manakah dapat mencetak kad ucapan yang lebih banyak dalam masa 1 jam? Okey, tengok balik dekat sini. Dalam masa 1 jam tadi dia dapat cetak berapa Ken ni? 1,200 untuk 1 jam.
Jadinya mana lagi banyak? Can ke Z yang cetak? Kita akan dapat Can ni. Okey, mesin pencetak. Soalan C. Sejumlah 3,000 keping kad ucapan perlu dicetak menggunakan mesin pencetak Zen. Berapa lamakah masa yang diperlukan untuk mencetak semua kad ucapan tersebut? Okey. So kalau kita tengok kat sebelah tadi, Untuk mesin pencetak Zen, dalam masa 1 jam dia boleh cetak sebanyak 1,000 kertas. Jadi soalannya, berapa banyak masa yang diperlukan untuk mencetak 3,000 keping kad? Jadi 3,000 bahagikan dengan 1,000. Kita akan dapat 3 tolak 3,000. Bermaksud masa yang diambil ialah 3 jam. Okey, seterusnya soalan yang ke-12. Jadual 5 menunjukkan jisim dan harga buah kurma R dan buah kurma S. Hitung harga bagi 500 gram buah kurma R. Okey, so buah kurma R 500 gram. 100 gram bersama dengan RM16. So 500 gram harga akan sama dengan RM16 darabkan dengan 5. Kita akan dapat 30, 80. So RM RM80. Sebabnya 100 gram RM16. So kalau 500 gram 100 darab 5 sama dengan 500. So 16 pun darabkan dengan 5. Kita akan dapatlah harga bagi 500 gram buah kurma. Soalan B pula, Zeti membeli buah kurma R dengan harga RM160 dan buah kurma S dengan harga RM240. Hitung jumlah jisim buah kurma yang dibeli oleh Zeti. Macam mana nak buat? Bagaimana nak buat? Kita tengok, ni RM160 kan? Dengan harga RM160, berapa gram kita boleh dapat? Jadi bahagikan RM160 dengan 16. Okay, kita buat kat satu tempat lain lah. Untuk jisim kurma R bersamaan dengan 160 bahagikan dengan 16. Kita akan dapat 10. 1 tolak 16. Titik-titik kosong turun bawah. Letakkan kosong. Tahu yang Zeti beli 10 plastik bagi 100 gram. Bagi 100 gram. Jadinya jisim ni kena darabkan 10 darabkan dengan 100. Kita akan dapat 1000 gram. Okey, faham? Okay, dia maksudnya satu plastik yang berjisim 100 gram ni harganya RM16. Jadi bila dia beli RM160 ni, kita bahagikan dengan 16, kita tahu oh dia beli 10 plastik. Satu plastik berapa? 100 gram. Jadi 10 plastik ni darabkan dengan 100 gram, dapatlah 1000 gram. Kita tahu yang dia beli 1000 gram. Untuk jisim buah kurma S pula, lakukan benda yang sama. Berapa? 48. 240 bahagikan dengan 48. Okey. So, kita akan dapat. Jadi, macam biasa kalau tak tahu, tuliskan sifir dekat tepi ni. Nanti kita akan dapat 5. 240. Okey. So, 5 paket darabkan dengan 1 kilogram. So, 5 darab 1 kg. Kita akan dapat 5 kg. Bermaksud 5 kg kurma S. Jumlah gaji bulanan Kamal dan Salina suami isteri adalah RM5,600. Gaji bulanan Salina adalah 3/4 daripada gaji bulanan Kamal. Suami isteri itu menyimpan 10% daripada jumlah gaji bulanan mereka. Hitung jumlah simpanan mereka bagi 6 bulan. Okey. Jadinya kirakan dulu 10% ni bagi sebulan. Jadinya simpanan untuk sebulan ialah 10% darabkan dengan 5,600. Potong sini. Jadi kita akan dapat RM560. Kemudian darabkan dengan 6 lah, sebab dia nak untuk 6 bulan kan. Simpanan 6 bulan ialah 560 darabkan dengan 6. 6 darab 6 36. 5 darab 6 30 tambah 3 33. RM3,336. Okey. Kemudian soalan B, hitung gaji bulanan Salina. Okey. Dia kata gaji bulanan Salina adalah 3/4 daripada gaji bulanan Kamal.
Jadi kita boleh juga cakap macam ni. S ni mewakili Sarina lah. Kamal ni, Kamal dia ada 4/4, betul tak? Kesemua gaji dia. Sebab dia ada 3/4. Jadinya Kamal ni ada 4/4. Kemudian Sarina ada 3/4 daripada gaji bulanan Kamal. Ini Kamal punya gaji, sebab ini Sarina punya gaji. Jadinya 5,600 tu, 5,600 bahagikan dahulu dengan 7. Sebabnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian 7 darab, so 7 darab 5,600 bahagikan dengan 7, kita akan dapat 800 lah. Tolak 5,600. Okey, jadi RM 800 ni untuk satu bahagian saja. Jadi untuk gaji Sarina, ialah RM 800 didarabkan dengan 3. Sebab gaji Sarina kan 3/4 kan daripada gaji Kamal. Jadi didarabkan dengan 3. Kemudian kita akan dapat RM 2,400. Okey. B, 3/4 daripada murid lelaki berbasikal ke sekolah. Lengkapkan piktograf di bawah yang menunjukkan bilangan murid lelaki yang berbasikal ke sekolah. Pertama sekali, saya dah tuliskan kat sini, bilangan murid lelaki ialah sama 20 pelajar. Iaitu kalau kita tengok dekat sini, 18 tambah 2. Maksudnya ada 20 orang pelajar lelaki dalam kelas ni lah. Daripada dalam tahun 6. Kemudian kita kena kira dulu 3/4 daripada berapakah jumlah murid lelaki yang berbasikal ke sekolah. Jadi, langkah kerja mesti dibuat 3/4 darabkan dengan 20. Kita akan dapat 20 bahagikan dengan 4, kita akan dapat 5. Jadi 15 orang pelajar lelaki. Kemudian kita kena kira 15 kita bahagikan dengan 5. Sebab nak tahu berapa banyak simbol yang hendak dilukis. 15 bahagi 5, kita akan dapat 3 lah. Okey, jadi kita tahu kita kena lukis 3 orang. Okey, 15. Raja 4 menunjukkan sebidang tanah berbentuk segi 4 tepat. Hitung luas tanah. Okey, formula untuk luas apa? Luas sama dengan panjang darabkan dengan lebar. Jadi berapa panjang dia? 20. Berapa panjang dia? 40 meter ni. Kemudian lebar dia adalah 20 meter. Jadi luas sama dengan 40 meter darabkan dengan 20 meter. Kita akan dapat 0 darab 0. 0 letakkan telur ayam kat sini. Kemudian 0 darab 2. 4 darab 2. 800. Tambahkan, kita akan dapat 800 meter persegi. Kena ada ni ya. Okey. Simbol wajiblah meter. Soalan B, kontraktor S menawarkan RM80 semeter bagi memagar tanah itu. Hitung jumlah harga yang perlu dibayar kepada kontraktor tu. Okey, tadi soalan tadi dia dah tanya pasal luas tanah. Sekarang ni dia tanya berapakah harga untuk dia pagar tanah ini dengan harga RM80 semeter. Apa maksud pagar? Pagar ni dia nak buat pagar dekat sekeliling tanah tu, tanah tersebut. Maka luas tanah tak boleh digunakan. Sebab luas tanah hanya ini darab ini. Kita tak tahu berapakah jumlah pagar yang hendak dibuat. Jadi untuk soalan ni, dia meminta untuk perimeter ataupun ukur lilit. Soalan menguji tentang perimeter ataupun ukur lilit. Okey, jadi berbalik kepada soalan. Kita nampak 20 meter di sini. Kemudian 40 meter. Jadi 20 meter. Kemudian kat sini. Okey, 40 meter dan 20 meter. Berdasarkan gambar yang kita lihat tadi, dekat sini ada 5 meter pagar kan? 5 meter pagar. Ini adalah untuk keluar masuk. Jadi kita dah tak perlu nak pagarkan bahagian ni. Kita cuma perlu sini ialah 20 meter, sini 40 meter. Jadi perimeter tanah yang nak ukur ni kita kena kira 20 tambah 20 tambah 40 tambah 40 tolak 5. 20 di bahagian sini, kemudian tambahkan 20 lagi di bahagian sini. Kemudian kita nak pagar juga yang belakang ni. Jadi tambah 40. Kemudian dekat sini juga kita tambahkan 40 meter. Tapi kita tolakkan dengan 5 meter yang ni. Sebab yang ni dah ada pagar. Jadi tak perlu untuk kita pagar buat kali kedua kan. Kemudian berapa? 20 tambah 20, 40. 40 tambah 40, 80. 80 tambah 40, 120. 120 tolak 5 ialah 115 meter. Okey. Kemudian berbalik pada soalan. Setiap semeter dicas harga RM80. Jadi berapa agaknya harga untuk 115 meter? Kita darabkan lah. Harga ialah 115 darabkan dengan 80.
5 darab 8 40. 1 darab 8 8, darab tambah 4 12. 1 darab 8 tambah 1 9. Tambahkan dan harganya ialah 9,200.